Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 18 Januari 2015. Persatuan Kebudayaan Little India Negeri Johor memperuntukkan sebanyak RM50,000 bagi menyambut Pesta Pongal pada tahun ini. Menurut Pengerusi Persatuan Kebudayaan Little India Johor, Anne Velayan, Pesta Pongal di Johor merupakan pesta kedua terbesar di negara ini selain di Kuil Batu Cave, Selangor. Katanya beliau berharap perayaan tradisi masyarakat India itu dapat terus dianjurkan dengan lebih meriah pada tahun-tahun akan datang. Tujuan ini, Pesta Pongal ini dalam bahasa Malaysia ni Pesta Gawai. Untuk terima kasih kepada Tanah dan Aiwan. Pesta Pongal ni untuk gabung, untuk bagi satukan semua kawan-kawan dan untuk meriahkan pesta ini sebagai satu pesta yang besar dalam seluruh dunia kaum India. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis sambutan Pesta Pongal di Kuil Sri Mariamman, Johor Bahru. Pongal atau Pesta Menuai merupakan acara tahunan yang disambut oleh lebih daripada 130 keluarga masyarakat kaum India di seluruh negeri Johor. Pesta Pongal pada kali ini merupakan tahun ketiga penganjurannya sejak tahun 2013. Pesta ni kita menyambut dengan meriah. Ini tahun yang ketiga dan saya sebagai ahli jawatankuasa Kuil Mariamman sangat berbesar hati dengan pertolongan Negeri Johor Kerajaan telah memberikan tempat menutup jalan ni dan juga tahun ni memang meriah lah, 130 pot, tetapi bukan 130 orang saja, 130 keluarga telah bersama dalam pesta ni. Pesta Pongal ni diadakan tiap-tiap tahun, yang ini tahun ketiga. Dan 3 tahun dan 3 tahun ialah Hari Harvest Festival. Pesta ni disambut oleh semua kaum India di seluruh Malaysia, di India. Hari ini dipanggil Kani Pongal, maksudnya untuk wanita yang belum kahwin lagi akan ke sini dan membuat pongal seperti yang tadi. Ucapan Pesta Pongal kali ini? Kita berharap tahun depan more Indians, Malay and Chinese will come and join our community together. Macam satu Malaysia kadang Pongal. Pelan induk pembangunan pelabuhan-pelabuhan bakal diwujudkan di negeri Johor sebagai satu lagi usaha dalam memacu perkembangan ekonomi di negeri ini. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, pelan induk tersebut akan dikendalikan oleh Lembaga Pelabuhan Johor LPJ serta masih pada peringkat perancangan dan perangkaan, termasuk kemungkinan pembinaan sebuah lagi pelabuhan di Pengerang Kota Tinggi yang melibatkan pekerja dalam bidang logistik. So, state menyokong usaha Lembaga Pelabuhan Johor untuk bangunkan master plan. Master plan pelabuhan yang memerlukan antara lain nanti pekerja-pekerja dalam bidang logistik dan sebagainya. Dengan pembangunan di Pengerang, ada kemungkinan potensi supaya Pengerang juga ada dia punya pelabuhan tersendiri satu hari kelak. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang semalam. Tambah beliau, Johor mempunyai 3 pelabuhan utama iaitu di Pasir Gudang, Tanjung Langsat dan Tanjung Pelepas. Sementara itu, Datuk Khalid memberitahu bahawa projek pembangunan Forest City yang melibatkan proses penambakan di Mukim Tanjung Kupang Gelang Patah telah mendapat kelulusan Jabatan Alam Sekitar JAS. Penambakan itu mengikut garis panduan alam sekitar dan sebagainya, dan ini telah pun dipatuhi oleh Forest City dan mana-mana itu. Polis Johor berjaya menumpaskan 2 sindiket aktiviti perjudian di 2 kawasan berasingan iaitu di Skudai dan Batu Pahat. Ianya selepas polis melakukan serbuan di sebuah premis di Taman Sutera Utama dan menahan 6 lelaki bersama seorang perempuan yang berumur 25 hingga 36 tahun yang sedang bermain judi di premis tersebut. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, dalam serbuan sindiket perjudian mini kasino, polis merampas beberapa barangan termasuk 646 keping chip pelbagai nilai, sebuah mesin juruwang, 3 kotak daun teruk dan sebuah komputer riba. Sindiket perjudian mini kasino di daerah Johor Bahru Utara. Dia menjadikan sebuah premis di Taman Sutera Semai. Dalam serbuan ini, 6 lelaki bersama 1 perempuan telah berjaya ditangkap kerana sedang bermain judi dalam rumah. Tahniahlah. Rumah tu untuk didiami, bukan untuk dijudi.
Kesemua suspek tiada rekod jenayah dan ditahan sehingga 16 Januari. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jika sabit kesalahan, denda tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM100,000 bagi setiap mesin judi yang dirampas dan hukuman penjara tidak lebih 5 tahun. Sementara itu, Polis Johor turut melakukan satu lagi serbuan di daerah Johor Bahru Selatan dan Batu Pahat bagi merampas peralatan mesin berkomputer bagi menjalankan aktiviti perjudian. Dalam serbuan itu, 13 lelaki berumur 17 hingga 42 tahun yang merupakan penjaga premis berkenaan ditahan. Hasil serbuan, pihak polis merampas barangan antaranya 19 buah komputer pelbagai jenis, 15 buah komputer riba pelbagai jenis, wang tunai RM2,110, 5 peranti jalur lebar dan 2 buku akaun hasil aktiviti terbabit. Kesemua suspek ditahan riman bagi siasatan lanjut. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Mokhtar menyeru agar segala aktiviti perjudian dapat dihapuskan sepenuhnya dengan pelibatan orang ramai dengan membantu pihak polis menyalurkan maklumat. Saya menggesa orang ramai agar terus membekalkan maklumat kepada polis, SPRM, pejabat agama, majlis supaya kita sama-sama, ini adalah tanggungjawab bersama-sama untuk menentukan negeri ini bebas daripada unsur-unsur mesin judi. Kerana ini mengundang bala, mengundang masalah. Jadi ini bukan tanggungjawab polis sendirilah. Bukan terletak di atas tanggungjawab polis saja. Dan yang ibu bapa, sekolahkan anak. Jangan berjudi. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPK Johor. Isu penutupan kaunter bagi urusan pembaharuan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS pekerja asing secara manual akan dibincangkan secara lebih terperinci pada mesyuarat Kabinet minggu depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Wee Ka Siong berkata, perbincangan itu bertujuan melihat dan mengkaji pandangan yang diutarakan sesetengah pihak termasuk Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia SME mengenai perkara terbabit. Bermula 5 Januari lepas, semua majikan tidak lagi boleh memperbaharui PLKS pekerja asing mereka secara terus dengan Jabatan Imigresen dan hanya boleh memperbaharuinya dengan menggunakan perkhidmatan sistem dalam talian MyEG. Menurut Kementerian Dalam Negeri, pembaharuan PLKS secara dalam talian MyEG itu dapat memendekkan tempoh memproses permohonan kepada 1 atau 2 hari selain mengurangkan kesesakan di kaunter-kaunter Jabatan Imigresen. Melalui sistem ini, masalah majikan yang dikatakan terpaksa bergantung kepada ejen atau runner untuk membuat permohonan juga dapat diatasi. Seterusnya untuk laporan sukan bersama Nashita Amri dalam Arena Selatan. Skuad hoki negara memulakan aksi cemerlang apabila berjaya membenam pasukan hoki Ukraine dengan keputusan 6-1. Skuad kendalian jurulatih Tai Beng Hai itu bermula baik pada babak pertama apabila penyerang kebangsaan Muhammad Faizal Sakri berjaya menyumbat gol pembukaan pada minit ke-13. Selepas itu, skuad negara terus berada di hadapan apabila Muhammad Razi Abdul Rahim menjaringkan gol kedua 5 minit kemudian. Namun, Ukraine kembali bangkit dan mengurangkan defisit jaringan pada minit ke-24 dengan gol pertama melalui Vitali Kalinchuk. Sambung separuh masa kedua, Muhammad Fitri Sakri berjaya menggandakan jaringan dengan 2 gol pada minit 36 dan 53 sebelum Muhammad Syamsul menambah jaringan kelima selang 5 minit kemudian. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.